sebahagian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah, iaitu pada halaman 24 kita beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Jadi beriman kepada para malaikat ini adalah satu perkara yang besar, satu perkara yang penting, kerana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Macam mana ayat dia? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kullun amana billah, setiap daripada orang yang beriman, setiap daripada orang beriman, dia beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan dia beriman kepada malaikat-malaikatnya. Jadi dalam Al-Quran dinaskan, dinyatakan secara jelas bahawa kita mesti beriman kepada para malaikat. Jadi macam mana nak beriman kepada malaikat ini? Macam mana kita nak beriman kepada malaikat? Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, kita beriman kepada para malaikat antaranya, mudah aja kita beriman ni ya. Kita beriman kepada para malaikat, kita membenarkan kewujudan para malaikat. At-tasdiq biwujudihim, kata Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti sebut dalam kitab dia cerita pasal para malaikat. Kalau tak silap nama kitab dia tu Al-Habaik ya, fil malaik, itulah lebih kurang cerita tentang khusus cerita pasal malaikat ya. Jadi antara yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti ialah at-tasdiqu biwujudihim, membenarkan dengan kewujudan para malaikat. Jadi kita beriman je malaikat tu ada, kerana ada di dalam Al-Quranul Karim dan ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah kan nak beriman dengan kewujudan malaikat? Tak ada masalah kan, senang je. Pasal dia masuk dalam alam ghaib, benda-benda ghaib yang kita tak nampak Jadi virus corona pun kita tak nampak dengan mata kasar kan, kita tak nampak, tapi beriman tak? Beriman kan? Beriman, percaya, kita percaya, kita beriman adanya corona dan sebagainya. Waktu semayang masih jarak, pakai mask dan sebagainya, walaupun kita tak nampak. Ialah tokoh khas adalah. Jadi malaikat tu pun kita boleh nampak juga walaupun dia gaib, kalau Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada mata kita untuk melihat para malaikat. Jadi yang pertamanya kita membenarkan tentang kewujudan para malaikat. Yang keduanya, kata Al-Imam As-Suyuti, kita tetapkan malaikat menurut kedudukannya. Tetapkan kedudukan para malaikat ya. Inzalu al-malaikati manazilahum, kita tetapkan, letakkan malaikat tu sesuai dengan keadaan mereka. Maksudnya sebagaimana yang disebut dalam Quran, kita i'tiqad macam tu. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebut macam tu ya. Kita tidak tambah, tidak berkurang, sebab dia alam ghaib. Kita beriman berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi antaranya pada halaman 24 ni kita i'tiqad malaikat ialah makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebelum tu disebut ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan diri ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan juga batu-batu. Manusia dan juga batu-batu sebagai bahan bakar. Alaiha, ini sifat malaikat yang kita beriman. Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Yang berada di neraka tu, yang jaga, tugas jaga neraka tu, malaikatun, para malaikat, ghilazun, yang keras, shidadun, yang keras jugalah, ya. Sifatnya ghilazun shidad. Maknanya tak bolehlah kita nak tawar-menawar, rasuah para malaikat, kok boleh bagi ringan sikit azab, aku duit banyak, aku kaya dan sebagainya. Tak boleh, sebab malaikat tu ghilazun shidad, ya, tegas, keras sikapnya, ya. Kemudian kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat ini tidak maksiat, tidak mengingkari akan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kalau kita lihat kita ni, kita ada tiga lah. Sama ada kita nak jadi macam malaikat, ataupun kita manusia, ataupun kita syaitan. Syaitan. Syaitan iblis. Jadi kalau kita boleh upgradekan iman kita, upgrade iman kita jadi macam malaikat. Bukan kita jadi malaikat, tidak. Iman kita tu macam iman para malaikat. La ya'sunallaha ma amarhum. Sama sekali tidak derhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga boleh memilih iman kita makin kurang, jadi macam syaitan. Jadi macam syaitan. Jadi syaitan tu jelaslah, dia derhaka kepada Allah. Malaikat tu jelas dia taat kepada Allah. Kita manusia ni berperang. Sama ada kita nak jadi macam malaikat ataupun kita nak jadi macam syaitan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, syayatinal ins, syaitan-syaitan di kalangan jin, ins manusia, wal jin. Ada syaitan di kalangan manusia dan syaitan di kalangan jin. Syaitan di kalangan manusia dan juga syaitan di kalangan jin. Jadi kita juga boleh jatuh darjat kita menjadi syaitan, ya. Kalau kita tengok ayat tu, syayatinal insi wal jin, Allah sebut syaitan manusia dulu kah syaitan jin dulu? Syaitan manusia dulu. Syaitan manusia dulu. Barangkali kerana syaitan manusia ni lagi bahaya daripada syaitan jin. Syaitan jin tu senang. Maknanya kalau kita masuk tanda, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Selamat dah. Selamat. Ya.
Ya Allah, aku minta lindung kepada kamu daripada khubus dan khaba'is, syaitan jantan, syaitan betina yang duduk dalam tandas. Baca doa tu selamat dari gangguan dia. Maknanya kita baca doa aja, baca ayat Quran, doa yang Rasulullah ajar, ya, insya-Allah akan selamat syaitan jin tu, kan? Kalau kita baca ayat kursi, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi falam yazal 'alaika minallahi hafizun hatta tusbiha. Kata Nabi SAW, apabila kamu pergi ke tempat tidur, maknanya tepuk bantal, tarik selimut tepuk bantal. Iza awaita ila firashika, apabila kamu pergi ke tempat tidur, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu sampai habis. Falam yazal 'alaika minallahi hafizun hatta tusbiha, maka sentiasa ada ke atas engkau daripada Allah hafizun, satu penjaga. Allah bagi satu penjaga, malaikat lah, kan? Hafiz, satu penjaga. Allah bagi satu penjaga hatta tusbiha, hinggalah sampai pagi esok. Maknanya pukul 10.30 malam, 11 nak tidur tadi baca, sampai pagi ni pukul 6, pukul 7 ni ada satu penjaga jaga kita. Malam ni kena baca pula, tiap-tiap hari kena baca. Jadi maknanya hadis tu rentetan daripada gangguan syaitan, gangguan iblis kepada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan? Dia menyamar sebagai peminta sedekah, kan, orang susah, dia mencuri dan sebagainya, dia ganggu. Jadi Rasulullah ajar nak selamat daripada gangguan iblis syaitan ni di kalangan jin ni, baca ayat kursi. Mudah ya. Tapi kalau syaitan di kalangan manusia, kalau kita baca ayat kursi, dia tak lari. Dia tak lari. Sebab tu Gus Dur dia sebut kata-kata menarik, lebih kurang dia kata Gus Dur, Allah yarham Gus Dur. Kalau syaitan jin baca ayat kursi, dia lari. Kalau syaitan manusia baca ayat kursi, dia makin berebut kursi itu. Ahli politik lah. Dia tak takut ayat kursi, bahkan dia berebut kursi itu. Dia bawa lari kursi itu, dia lompat parti lari benar. Jadi itu syaitan. Itu kata-kata Gus Dur lebih kurang lah. Oleh kerana itu Syekh Muhammad Abduh rahimahullahu ta'ala, mufti Mesir dulu, dia kata a'udzu billahi minasyaitani wassiyasah, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan dan daripada ahli politik. A'udzu billahi minasyaitan wassiyasah, itu wassiyasin, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan dan daripada ahli politik. Kerana dua-dua tu syaitan belakang. Dua-dua itu syaitan. Sebab tu dia beza sikit. Dalam satu ungkapan dia kata beza, the difference between politician and leaders. Beza di antara ahli politik dengan leaders. Kalau politician ni dia punya concern is a next election, kan? Politician. Kalau leaders ni dia punya concern is about next generation. Ahli politik election, ahli pemimpin yang sebenar statement, dia concern tentang generasi akan datang. Apa nak jadi anak bangsa aku ni, macam mana keadaan dan sebagainya. Wallahu a'lam tu. Jadi kita nak jadi orang yang baik. Baik, itu salah satu sifat malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam sifat-sifat malaikat ni. Banyak dalam Al-Quran. Saya sebutlah satu dua ayat yang cerita pasal malaikat. Alhamdulillahillazi fatiris samawati wal ardh. Fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati. Ja'ilil malaikati. Uli ajnihatin. Uli ajnihatin. Uli ajnihatin. Fatiris samawati wa ja'ilil malaikati uli ajnihatin. Masna wa sulasa
Jadi segala puji bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, ja'alil malaikati rusulan, ja'alil malaikati rusulan li ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, menciptakan malaikat sebagai rasul, ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin, yang mempunyai sayap, rusulan yang mempunyai sayap. Malaikat ni ada sayap 2, 3, 4 penciptaan dia, ya, 2, 3 dan 4. Kemudian boleh tak lebih pada 4? Allah kata yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Ta'ala tambah lagi, ya? Allah Ta'ala tambah pada penciptaan itu apa yang Allah Ta'ala kehendaki, ya? Jadi malaikat ni ada sayap 2, 3, 4, lebih pun boleh. Sehingga dinyatakan dalam hadis bahawa Nabi SAW melihat malaikat Jibril ada 600 sayap. 600 sayap. Situ mi'ati janah. Melihat malaikat Jibril dalam rupa sebenar, Nabi lihat 2 kalinya, ya. Adakah Nabi kira? Nabi tak kira lah, wahyu daripada Allah lah. 600 benar sempat nak kira, ya. Jadi wahyu daripada Allah, Nabi lihat ada 600 sayap. Lebih lagi pun boleh. Jadi maknanya kita beriman sekadar apa yang disebut dalam Quran, sekadar apa yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dan riwayat hadis disebut nama beberapa malaikat, antaranya Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, malakul maut. Israfil itu tak sebut. Ya, Raqib, Atid, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada yang lafaz, ya. Apa yang kita lafazkan itu melainkan ada Raqib Atid yang akan mencatat segala amalan kita, ya. Jadi nama ni tak apalah. Nama ni kita tak perlu tahu sangat. Kita tahu ada malaikat sebagaimana disebut, beriman kewujudan para malaikat, letakkan para malaikat itu pada kedudukan masing-masing. Cukuplah, ya. Jadi kita tahu cuma major-major, nama-nama besar Jibril, Mikail itu sudah memadai bagi kita, ya. Dan yang pentingnya ialah i'tiqad orang musyrikin. I'tiqad orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjadikan para malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu dah ada. Ini satu perkara yang besar juga, ya. Sebab bercakap sesuatu tentang Allah, nisbahkan sesuatu kepada Allah tanpa ilmu, ya. Bercakap sesuatu tentang Allah tanpa ilmu, nisbahkan sesuatu kepada Allah tanpa ilmu. Jadi Allah Ta'ala sebut waja'alul malaikata, waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa. Perempuannya, sebab orang Arab kan dia tak suka anak perempuan. Dia tak suka anak perempuan. Orang Arab zaman itu, bukan semua lah, ya, ada orang Arab dia tak suka anak perempuan. Jadi dia nisbahkan anak perempuan ini kepada Allah. Wajah orang musyrikin pada zaman Nabi SAW menjadikan para malaikat
yang mana malaikat tu adalah hamba Allah. Kita kena ikut dia hamba Allah. Tapi orang musyrik ini jadikan malaikat ni sebagai inasa, sebagai perempuan. Sedangkan malaikat dia tidak ada jantina, tidak ada lelaki dengan perempuan. Jadi Allah Ta'ala tanya balik, Asyahidu khalqahum. Ini kawasan. Asyahidu khalqahum. Adakah mereka, orang musyrikin ini, adakah mereka melihat penciptaan malaikat? Adakah mereka melihat penciptaan malaikat? Mereka boleh kata malaikat ni perempuan. Mereka boleh kata malaikat ni banatullah, anak perempuan Allah. Allah tanya balik, adakah mereka melihat penciptaan malaikat? Sedangkan mereka tidak melihat, kita tidak melihat. Jadi satu tabu syahadatuhum wa yus'alu. Ini besar ini. Adakah mereka melihat penciptaan malaikat? Akan dicatat persaksian mereka. Mereka kata malaikat ni perempuan, malaikat ni anak Tuhan ni, semuanya dicatat dan mereka akan ditanya di akhirat. Mereka akan ditanya di akhirat. Maksudnya kita bercakap tanpa ilmu, kita isbahkan sesuatu kepada Allah tanpa ilmu. Sama juga kalau kita kata manusia ni daripada perang, monyet dia boleh dari itu. Jadi Allah mungkin boleh tanya balik, adakah kamu menyaksikan kejadian manusia itu daripada monyet? Monyet ke apa? Teori Darwin. Lebih kurang monyet kan? Lebih kurang. Adakah kita menyaksikan kejadian itu? Allah akan catat perkataan kita tu. Manusia berasal dari manusia berasal dari monyet, berubah sikit-sikit. Allah akan catat, akan ditanya nanti. Sedangkan dalam Quran ada begitu, kita berasal daripada Nabi Adam. Nabi Adam macam bentuk badan kita lah, bukan daripada monyet. Jadi sama ni. Asyahidu khalqahu satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Adakah mereka menyaksikan kejadian manusia daripada monyet itu, akan dicatat dan mereka akan ditanya. Ya. Jadi ayat ini secara umumnya boleh pakai dalam mana-mana keadaan, tapi khususnya cerita tentang para ya. Betul. Baik, jadi itu sebahagian daripada ayat yang menceritakan tentang kewujudan malaikat. Kita beriman, letakkan malaikat. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ni pun ada malaikat. Itu dalam hadis kata man akala sauman, siapa makan bawang mentah, bawang putih yang mentah tu, fala yaqrabanna masajina, jangan datang ke masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Kerana sesungguhnya malaikat yang berada di masjid-masjid, mereka terasa sikit, ya, rasa tak sedap, tak seronok apa yang manusia rasa. Bau tak sedap tu malaikat pun terasa juga. Ada dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malaikat selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat selawat ke atas orang yang berselawat ke atas nabi. Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Sesungguhnya Allah berselawat, malaikat berselawat ke atas kamu supaya Allah keluarkan kamu daripada gelap kepada cahaya. Dalam hadis disebut innalillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya bagi Allah
ada para malaikat di jalan-jalan, berkeliaran di jalan-jalan tu. Ada malaikat. Apa dia buat? Yaltamisuna ahla dzikri. Para malaikat ni mencari ahli zikir. Ya, cari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Apabila malaikat ni mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah, ramai-ramai kaum tu, maka malaikat duduk dalam majlis itu, fatana ada malaikat duk panggil, halumma ila hajatikum, datang, mintalah apa kamu nak minta. Jadi dalam majlis zikir tu malaikat datang bersama, duduk bersama, kan? Apa lagi? Banyak hadis-hadis cerita tentang para malaikat tu. Jadi maknanya kita sentiasa ada malaikat raqib atid kiri kanan kita yang sentiasa ada bersama dengan kita. Jadi ringkasnya apa yang kita nak tegaskan, apa yang disebut oleh Imam Suyuti, kita tetapkan kewujudan para malaikat dan kita tetapkan kedudukan para malaikat tu sebagaimana yang disebut dalam Quran, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih tidak kurang. Tidak lebih tidak kurang. Disebut banyak itulah. Jangan kita tambah-tambah rasa sedap sikit. 600 sayap malaikat Jibril tu tak apa cantik tu. Kurang sikit kot. 300 jeluk sikit kot. Jangan memandai-mandai nak kurangkan. Ataupun 600 tu tak apa hebat tu. 1600 hebat. Jangan menambah-nambah, pandai-pandai tambah. Beriman sebagaimana dalam Quran, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sekadar tu untuk pagi ini. Nanti kita akan sambung tentang kitab-kitab Allah. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.